pagi dalam berita wilayah. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara tumpuannya memastikan projek kritikal dan sakit dibina mengikut jadual. Perinciannya bersama Vanessa Mering. Silakan V. Ya, terima kasih Zahira. Polisi lantikkan kontraktor terkini. Kerajaan negeri lebih ketat bagi memastikan projek kritikal dan sakit dibina mengikut jadual. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Sugambas berkata kebanyakan kontraktor mematuhi syarat sebulan tersebut yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Kerja Raya Negeri. For new contract, we have this one-month rule. One-month rule means if we, like this D3C, the contractor are taking possession of the site on the 8th of August. So we expect 30 days from there must be a progress of work. If there's no progress, the department will have the option to terminate the contract. Langkah ini katanya turut menyingkirkan kontraktor utama yang menunggu kontraktor kecil untuk melaksanakan pembinaan yang boleh memakan masa sehingga 6 bulan sebelum ini. Beliau berkata demikian kepada media ketika melawat tapak projek pembinaan Jambatan Sejingkat yang merupakan sebahagian daripada 3 pakej jalan dari Tanjung Bako hingga bulatan berdekatan Jambatan Batang Samarahan. Pakej pertama bernilai 365 juta merupakan jambatan sejingkat sejauh 1.6 km termasuk jalan masuk yang sudah 21 siap pembinaan dengan sasaran siap sepenuhnya pada Jun 2025. Pakej kedua merupakan naik taraf jalan kampung Tanjung Bako bernilai 37 juta ringgit yang sudah 46% dibina dijangka siap April tahun depan. Manakala pakej ketiga melibatkan pembinaan jalan baharu dari kampung Tanjung Bako hingga ke bulatan Jambatan Batang Samarahan dengan kos berjumlah 106 juta ringgit dan dijangka siap Februari 2026. Projek pakej 3 merupakan projek sakit yang disambung semula bulan ini selepas khidmat kontraktor utama ditamatkan dan diberikan kepada kontraktor penyelamat pada Ogos lalu. Penyertaan Sarawak dalam pameran perdagangan perkhidmatan antarabangsa China CIFTIS 2023 membuktikan kesungguhan dan komitmen negeri ini dalam mengembangkan rangkaian perniagaannya, menarik pelabur seterusnya meningkatkan keterlihatan di pasaran antarabangsa. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pencapaian menyertai acara sebesar ini diyakini membawa faedah jangka panjang kepada pertumbuhan ekonomi Sarawak dan mengukuhkan kedudukannya sebagai destinasi pelancongan utama. Bercakap kepada media di Pavilion Sarawak, Pusat Konvensyen Kebangsaan Cina, baru-baru ini beliau berkata, beberapa inisiatif penting yang mengekalkan Sarawak sebagai destinasi pelancongan yang menonjol di peringkat antarabangsa. Menerusi pendekatan holistik memperkenalkan gabungan unik budaya, pengembaraan, alam semula jadi, makanan dan perayaan, CANFF membolehkan pelancong merasai pengalaman menyeluruh di Sarawak. Program Sarawak Malaysia Rumah Keduaku SMM2H berjaya menarik pelabur dan penduduk asing tinggal dan melabur di Sarawak, seterusnya menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan pelancongan. Pengiktirafan Taman Negara Gunung Mulu sebagai warisan dunia oleh Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan PBB UNESCO juga merupakan satu pencapaian besar dan memperlihatkan keindahan alam semula jadi Sarawak, selain gelaran Bandaraya Kuching sebagai bandar kreatif gastronomi. Tambah beliau lagi Festival Muzik Hutan Hujan Sedunia RWMF yang mengumpulkan barisan pemuzik antarabangsa bagi meraihkan kepelbagaian muzik dunia di Kuching turut menyumbang kepada industri pelancongan Sarawak. Menurut Datuk Seri Abdul Karim, semua inisiatif berkenaan membantu meningkatkan keterlihatan Sarawak di peringkat antarabangsa dan secara tidak langsung membuka peluang baharu perdagangan, pelancongan dan pertukaran budaya dengan China dan negara lain. Dalam perkembangan lain, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah telah menghadiri perjumpaan bersama wakil dari Pusat ASEAN China ACC Li Yaying dan Ian Han di Pejabat Kedutaan Malaysia di Beijing, China baru-baru ini.
Pertemuan dua hal itu bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam membangunkan industri pelancongan antara Sarawak dan ACC. Fokus utama adalah pada pembinaan kemahiran dan kapasiti yang akan memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak. Turut serta ialah Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu. Pengguna jalan di Sarawak mesti mengubah mentaliti mereka. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, dengan kualiti jalan raya semakin dipertingkat, tabiat pengguna juga harus berubah. Ia penting dalam usaha mengurangkan kadar kemalangan jalan raya yang beliau percaya majoritinya berpunca daripada kecuaian pengguna jalan itu sendiri. Mengambil contoh di Lebuhraya Pen Borneo, terdapat pengguna tinggal berhampiran Lebuhraya mengambil sikap acuh akan pusingan PD disediakan kerajaan. Apabila dia sekerana rumah panjang sebelah, motosikal itu tidak angkat motosikal di seberang jalan itu. Sebab dia malaslah jalan jauh. Itu sangat berbahaya. Ia menyumbang risiko kepada pengguna jalan lain yang tidak dapat mengelak dari rempuhan. Datuk Seri Lee berkata demikian pada program Transport Awareness Behavioural Change TABC peringkat bahagian Kuching 2023 di Kuching. Lebih 500 peserta melibatkan pelajar sekolah dan ketua masyarakat sekitar Kuching hadir pada program itu. Universiti Teknologi Mahara Cawangan Sarawak UiTMCS disaran membuat kajian berkaitan alga yang boleh menghasilkan bahan api penerbangan mampan SAF. Perkara itu disarankan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng semasa kunjungan hormat pengurusan eksekutif UiTMCS terhadap beliau. Rektor UiTMCS, Profesor Datuk Dr. Jamil Hamali berkata, langkah ini supaya penduduk luar bandar dan yang tinggal di persisiran pantai negeri ini dapat sama-sama berkecimpung dalam industri alga. Alhamdulillah, I think we will take up the challenge dan pastikan orang kampung, orang luar bandar bukan menjadi penonton dalam pembangunan ini tapi menjadi partisipan yang aktif di dalam pembangunan yang dihajati oleh kerajaan negeri. Beliau ditemui pemberita selepas selesai kunjung hormat di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Antara tujuan kunjung hormat berkenaan ialah bagi memperkenalkan Pro-Chancellor UiTM yang baru dilantik, iaitu Datuk Abdul Wahab Aziz, yang merupakan alumni UiTMCS pertama menyandang jawatan tersebut. Juga menjemput Premier menghadiri makan malam alumni sempena 50 tahun UiTMCS 15 Oktober depan. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Zahira untuk berita seterusnya. Silakan Zahira. Baik, terima kasih V.